Susah memandang jurang yang dalam. Ayo kawan, melangkah terus bersama memandang jurang yang dalam. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Aduhai pengembara, sukar bertemu pohon yang rindang. Aduhai pengembara, suka bertemu pohon yang rindang. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Berjuang menempah susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Dipisah dia berkelana, dibelenggu dia uzlah menagih minat, namun jiwa tetap marah memburu cinta, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah Orang berjuang, malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, pemerah keringat curah tenaga. berjalan Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. berjuang artinya berkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita
إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari ini kita terus lagi belajar tentang ilmu perawatan herba. Masya-Allah ya. Dan sedikit ya, untuk sebelum menjawab daripada pertanyaan, ada 8 pertanyaan ini, ada sedikit informasi, tolong tulis, tolong ambil perhatian ya, perhatian, iaitu sedikit tentang temu mangga ya, temu mangga. Ataupun dalam produk kita sebut sebagai amada ya. Temu mangga ini ialah salah satu temu, macam temu kunyit ya, macam temu lawak ya, macam kunyit juga, seperti temu lawak dan temu-temu yang lain lah. Kalau selalunya kita jumpa, tapi banyak sekali Pak Haji dihubungi, dia ramai orang mengatakan kami pun tak kenal, kami duduk di Indonesia pun tak tahu temu mangga ni seperti apa. Nah, itulah di antaranya. Jadi oleh sebab itu nanti insya-Allah lah kita kena buat khusus perhatian, kena tunjuk pokok temu mangga ni bagaimana. Cumanya ada orang tanya apa khususnya. Dalam temu mangga ni apa khusus, pengobatan khusus untuknya? Subhanallah, iaitu dia untuk prostat. Untuk prostat. Kalau prostat saja, Masya Allah, dialah satu herba yang terbaik. Orang yang kencing, tak lawas, orang yang kencing, kemudian dia bangkit-bangkit, dia nak kencing lagi, dan orang yang tak boleh tahan kencing. Masalahnya ialah masalah kencing. Dan kadang-kadang ada orang yang tak boleh kencing keluar sedikit saja, itu dah nak mula tanda prostat itu sebagainya. Jadi bagi mereka yang usia 50-an ke atas ini, kalau ada tanda-tanda begitu, cepat-cepat carilah temu mangga. Ya, kita tahu bahawa temu ni sama saja rupanya, kunyit begini, temu ireng macam ni, temu lawak begini, tetapi khasiatnya Allah buat berbeza-beza. Ada yang sama, ada yang beza. Jadi oleh sebab itulah kita gunakan itu. Cuma sebelum ini, kalau orang ada masalah prostat, bertemu dengan Pak Haji, selalunya Pak Haji bagikan apa? Pak Haji bagikan menggunakan syak katilak atau syak ketilis, guna dengan tapak leman. Tapak leman, pokok tutup bumi tu. Tapak leman, pokok tutup bumi, semua kita gunakan untuk apa? Untuk masalah, daripada masalah prostat. Prostat tu apa? Ada orang tanya pula, prostat tu apa pula ya? Macam-macam. Prostat tu maksudnya ada satu kelenjar. Kelenjar itu ada untuk orang lelaki lah ya, di tepi saluran kencingnya itu. Jadi kalau dia membengkak, dia tutup saluran tersebut. Bila dia tutup nak kencingnya, tidak boleh. Kelenjar ni kita tahulah, dia boleh jadi kanser, boleh jadi kanker, macam juga limfoma. Kelenjar juga boleh jadi juga lidah daripada kelenjar juga. Kelenjar ni dia boleh membengkak, dia boleh jadi kanser dan sebagainya. Tapi namun begitu, kalau kita gunakan temu mangga ni, Masya Allah, dengan izin Allah, Allah ciptakan ini, tidak ada yang sia-sia. Allah jadikannya ini untuk manusia. Manusia menggunakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi Pak Haji ulangi sekali lagi bahawa temu mangga ini untuk masalah kencing. Kencing yang tak lawas, kencing sedikit, kencing sakit, kencing malam. Masalah kencing ya, ataupun jangkitan di saluran kencing, ataupun menyebabkan prostat sampai kepada tahap kanser, kanker prostat, sampai ke tahap begitu.
Jadi oleh sebab itu jangan lupa ya, temu mangga. Jangan lupa temu mangga. Masya-Allah, masya-Allah, itu yang terbaiknya. Baik. Kalau kunyit putih ni untuk apa pula? Ada orang tanya, Pak Haji, Zidoria ni untuk apa pula? Zidoria untuk apa? Zidoria ni digunakan untuk mium, untuk fibroid. Fibroid, orang ada fibroid, orang ada mium, kita guna Zidoria. Jadi fibroid ni kan banyak ibu-ibu yang ada masalah fibroid daripada 2 cm pada 9 cm, 12 cm, maka jangan lupa kunyit putih. Kunyit putih itu menyapu bersih fibroid tersebut, mium tersebut. Jadi oleh sebab itu maka cuba kita lihat, rupanya hampir-hampir sama saja. Kunyit putih sama juga, hampir juga dengan temu mangga, hampir-hampir sama. Rupa warna saja agak sikit berbeza, dan tetapi khasiat khusus berbeza. Yang ini spesialis untuk prostat, temu mangga. Kalau kunyit putih spesialis untuk apa? Spesialisnya untuk awak ada fibroid, ada mium. Jadi subhanallah, kalau kita katakan setiap penyakit itu ada obatnya, maka bertaburanlah obat itu dalam herba-herba kita yang ada di Malaysia. Ada kunyit putih ni? Ada, tapi sedikit, sangat sedikit. Ada dia punya temu mangga ni? Ada, tapi sedikit. Banyaknya ada di mana? Banyak ada di Indonesia. Kerana Malaysia ada hanya 1,230 spesies saja. Indonesia ada 10,000 spesies. Ya, sesuailah dengan bumi Indonesia yang luas, dengan penduduk Indonesia yang ramai 300 juta. Jadi buminya itu bumi Sumatera, bumi Jawa, bumi Sulawesi, bumi Kalimantan. Ya, subhanallah, luas-luasnya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat di sini bahawa insya-Allah, ya, insya-Allah dengan kita mengambil herba-herba ini, Allah akan memberikan kesihatan bagi kita, insya-Allah. Baik. Itulah informasi yang pertama. Yang seterusnya Pak Haji sampaikan di sini bagi soalan yang pertama. Salam. Produk yang sesuai untuk ibu yang minor stroke belah kiri. Minor stroke sebelah kiri. Boleh makan pil 7 angin dan radi IQ tak? Ini pertanyaan. Ibu yang minor stroke ini boleh tak dia ambil pil 7 angin dan radi IQ? Ni dia. Umur 70 tahun. Lagi satu, mak saya juga selalu sakit dalam perut, buang air besar 3 hingga 4 hari sekali. Baik. Stroke ini kita kena faham ya, bahawa memang betul seperti Pak Haji sebutkan, stroke ini bukan hanya pada wajah yang kita lihat, main stroke atau stroke di tangan kanan, di tangan kiri, tapi stroke-nya ialah stroke di usus, di mana usus itu menjadi stroke. Macam mana? Itulah, hingga kadang-kadang 3-4 hari sekali buang air besar dan sebagainya. Jadi kalau ini sesuai tak kita mengambil herba 7 angin dan radi IQ, sesuai atau tidak persoalannya? Baik. Kalau kita katakan kita ambil herba 7 angin dan radi IQ untuk minor stroke, insya-Allah sesuai. Sangat-sangat sesuai. Tetapi kalau kita kata kalau untuk masalah buang air besar, Pak Haji fikir perlu ada tambahan. Perlu ada tambahan, iaitu pelawas. Paling minimum pelawas supaya dia memudahkan pembuangan air besar. Itu adalah di antaranya. Namun apa yang Pak Haji boleh sebutkan di sini ya, yang Pak Haji boleh sebutkan ni untuk orang yang minor stroke ini, ya, kadang-kadang kita kena tengok juga bagi mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, kena turunkan. Kita ada ST spray untuk darah tinggi, turunkan. Atau orang yang ada masalah darah kental, darah kental, kita boleh gunakan yang terbaru yang Pak Haji keluarkan, iaitu daripada kunyit hitam. Kunyit hitam ini pun satu yang menarik juga. Nanti akan Pak Haji cerita pasal kelebihan kunyit hitam. Salah satunya ialah untuk mengelakkan kekentalan darah. Ya, di mana kekentalan darah ini dia boleh kita cairkan dengan menggunakan kunyit hitam. Itu di antaranya. Orang yang stroke ni sebenarnya kita perlu lihat kenapa dia stroke. Kalau ada darah tinggi, ya kita kena ubat darah tingginya sama. Kalau dia ada kencing manis, kena rawat kencing manisnya sama. Sebab stroke itu ialah kesan.
Kesan apa yang Pak Haji nak sebut, dia adalah kesan. Tengok macam ni ya. Okey, ini adalah kesan. Bila kita pukul, kesan dia. Bila kita pukul gelas ini, kesannya bunyi. Bunyi itu kesan. Bunyi itu maestro. Yang pukulnya apa? Ini yang sebab apa? Sebab ada pukulan. Kalau tak ada pukulan, tidak ada bunyi. Jadi oleh sebab itu, maka jangan ada pukulan. Pukulannya itu apa? Darah tinggi. Pukulannya itu apa? Kencing manis. Pukulan itu apa? Ginjal. Jadi kita rawat dasar permasalahan penyakit. Bukan kita merawat kepada gejala penyakit itu saja. Stroke itu adalah gejala, kesan daripada sesuatu penyakit. Jadi oleh sebab itu, maka yang perlu dihilangkan ialah masalah darah tingginya. Darah tinggi itu pun simptom. Darah tinggi, darah rendah, dia juga adalah simptom. Tetapi apa permasalahan sebenarnya pada darah tinggi ni? Boleh jadi darah kental. Kalau darah kental ni kena ambil omega 3, ambil kunyit hitam, ambil omega 3 daripada squalene. Itu dia antaranya kita ambil. Dan boleh ambil juga daripada gamat. Tetapi kita kena ingat, kalau kita nak gunakan gamat sebagai bahan antikoagulatan untuk elak pembekuan darah, satu yang kita kena ingat, bahawa ada ketikanya ada masalah kekurangan kalsium di dalam tubuh badan seorang tu. Misalnya orang tu ada masalah ginjal. Kalau dia ada masalah ginjal, kalau kita ambil gamat, jadi dia gatal. Sebab tu ada setengah-setengah orang bila dia ambil saja gamat yang tujuan untuk anti koagulatan darah, tiba-tiba dia jadi gatal. Gatal tu sebab apa? Sebab bila yang dia ambil itu kerana kalsium tak cukup dalam tubuh badannya, kerana ada masalah di ginjal. Jadi oleh sebab itu kita kena perbaiki ginjalnya. Macam mana cara nak memperbaiki ginjalnya? Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah masalah asid. Begitu juga asid urik. Kita tengok asid urik. Asid uriknya juga kerana ketidakkecekapan fungsi ginjal. Jadi oleh sebab itu, maka kita nak cekakkan fungsi ginjal ini dengan cara apa? Dengan cara kita beri, ada satu lagi produk yang Pak Haji hasilkan, namanya RO+. RO+ itu bila diambil bersama Malex. Kita tahulah Malex buat daripada akar lalang, akar bambu, daripada Tetesera indica, ya, bambu spesies sebagainya, dicampur lagi bersama dengan RO+. Itulah dia obat khusus untuk menghilangkan asid urik dalam tubuh badan kita. Kaku, nak bergerak tu sakit di sini-sini ni, bengkak-bengkak, sakit di sini, bengkak-bengkak nak pegang, nak kadang-kadang nak genggam ni sakit di sini, ya, sakit di lutut sebagainya. Jadi gout lagi, Allah, menangis. Obat untuk hilangnya tidak ada. Sebab apa? Sebab dasar obat-ubat kimia ialah asid. Jadi ini asid, macam mana nak hilangkan? Hanya boleh ambil painkiller saja. Painkiller saja dengan herba ataupun ubat-ubat diuretik. Ada herba ubat-ubat kimia yang bersifat diuretik. Gitu kita memang faham. Bagi ubat-ubat yang bersifat diuretik, tapi diuretik saja tidak bisa untuk hilangkan asam ke dalam tubuh tersebut. Boleh, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang semaksimumnya. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang bila dia termakan dengan satu makanan yang alergik, makan seafood yang dia alergi dengannya, itu sakitnya sampai berbulan-bulan. Silap makan sekali, sakitnya berbulan. Tetapi kalau ada RO+, ya, yang ada di tempat kita ini, yang saya harap bahawa perawat-perawat kita sudah mula apply RO+ ini mix dengan Malex sebagai herba diuretik, insya-Allah kita dapat menyelesaikan hampir 90% ke atas masalah asid urik dalam tubuh badan manusia, insya-Allah, dengan izin Allah. Jadi masalah gout bukan jadi masalah utama, masalah arthritis bukan jadi masalah utama. Dan kalau ada orang arthritis, ya memanglah dia bengkak-bengkak, seperti ada, ya, tumpukan kalsium kita sebut kat situ. Itulah orang kata, macam manalah Pak Haji, ya, kita ini orang yang ada tumpukan itu dia pakai kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu misalnya apa? Dia ada batu karang. Itu menunjukkan asid juga. Jadi orang gout ada selalunya ada batu karang. Batu karang itu jenis apa? Kalsium oksalat. Jadi macam mana kita nak keluarkan kalsium oksalat itu? Kita
Kan dalam pelajaran kita tadi, kalau kita bagi gamak, dia gatal sebab kekurangan kalsium. Nah, ternyata di dalam tubuh badan seorang tu ada kalsium oksalat yang cukup tinggi. Kalau kita bagi nanti bertambah kalsium oksalat. Tidak begitu. Pokok pelantus niruri atau pokok amin buah atau pokok pelantus lah yang selalu kita pokok meniran, itu mengandungi kalsium oksalat yang tinggi. Jadi dia gunakan untuk memecahkan kalsium oksalat di dalam ginjal. Kerana dalam ginjal itu terjadi kelebihan kalsium oksalat, itu menyebabkan berlakunya batu karang. Karang itu kerana terbentuk daripada kalsium oksalat. Cara nak pecahkan kalsium oksalat, guna kalsium oksalat. Di mana kita dah ambil kalsium oksalat? Daripada pokok meniran. Pokok meniran itu ataupun pokok pilantus itu mengandungi kalsium oksalat yang tinggi. Jadi kalau ilmu kita, kalau kita ambil kalsium oksalat, tambah lagi makan, akan menambahkan lagi kalsium oksalat di dalam buah pinggang. Bertambah besarlah batu karang yang ada dalam buah pinggang tersebut. Tetapi itu adalah salah. Ya, untuk mengubat batu kena guna batu. Untuk mengubat gula mesti guna gula. Tengok orang yang ada penyakit gula, dia tidak boleh ambil yang manis, betul tak? Tak betul. Sebab apa? Stevia tu kan manis, diturunkan, tujuan untuk menurunkan manis. Jadi oleh sebab itu kalsium oksalat yang ada di dalam tubuh badan kita yang terbentuk dengan batu karang tersebut boleh dipecahkan dengan menggunakan kalsium oksalat juga daripada pilantus. Begitu juga dengan RO plus itu adalah kalsium oksalat. Jadi bila kita ambil dia pecahkan habis semua asid-asid urik yang ada dalam tubuh badan kita, jadi ringan, jadi gembira. Nanti kita akan kata, ya Allah, rupanya ini obatnya dua saja, RO dan juga Malex. InsyaAllah ya, bagi mereka yang nak mencobanya dengan izin Allah, berjaya dengan izin Allah. Masya Allah. Okey, kemudian sejauh mana RO dan herba Malex ni kita boleh guna di dalam perawatan? Sejauh mana berartinya begini. Kalau orang itu sudah ditentukan akan guna mesin hemodialisis, tetapi dia belum lagi buat hemodialisis, dengan izin Allah 99.9% tak perlu buat, dengan izin Allah juga. Jadi oleh sebab itu cepat-cepat dapatkan RO plus. Jangan cepat-cepat kita dapatkan dengan herba Malex, insya-Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu maka soalan yang pertama, ni tak habis-habis soalan yang pertama. Pak Haji cerita ni panjang sangat, cerita ke mana-mana entah. Tapi apa yang Pak Haji nak cerita ni adalah kefahaman. Jadi soalan ni tanya tentang mana stroke, ibunya herba tujuh angin, radio IQ boleh tak? Boleh, tapi harus tambah lagi dengan pelawas. Itu sahaja. Ya, baik, insya-Allah. Soalan yang kedua, bismillah. Salam Tuan Haji, saya Umul Faruq. Mohon arahan herbanya untuk kasus ibu teman sudah ada penyakit hepatitis sejak Disember. Kalau dikasih obat herba sampai sekarang, tapi bukan punya HPA. Kemudian sebulan ini terkena saraf terjepit. Ya, ditambah sekarang pengampuran tulang. Herba apa yang bisa kami berikan? Kalau untuk hepatitis, ini hepatitis tu. Hepatitis ini nanti baca dalam buku Jawih Med Herb yang Pak Haji tulis tahun 2000 lagi. Ceritanya apa? Cerita bagaimana hepatitis ini dirawat dengan menggunakan 3 herba. Apa dia? Yang pertama spirulina, yang kedua minuman botani pegaga. Ya, yang ketiga kita gunakan daripada omega 3 soft gel. Tiga ini bila diambil, insya-Allah untuk rawatan hepatitis. Hepatitis ada A, B, C, D dan sebagainya. Kita boleh gunakan untuk semua bagi penyakit hepatitis hepar, hati. Itu di antaranya. Kemudian yang kedua pula, saraf yang terjepit. Saraf yang terjepit ini ialah kerana permasalahannya mungkin di sini sudah ada permasalahan di tulang belakang. Memang betul bagi ibu-ibu ya, itu yang Pak Haji selalu sebut, bagi ibu-ibu maka pengapuran ini akan berlaku. Nanti akan sampai mudah patah tulang, wa na'udzubillah, jatuh sedikit tak bisa bangun, tak bisa solat sambil berdiri, berlaku kepada ibu-ibu. Sebab apa? Pengaruh pengapuran tulang. Sekarang ni kita jangan sampai tulang kita itu menjadi
pengapuran. Kita kena menguatkan kembali tulang kita. Ya, tulang yang berbunyi, tulang yang kering itu ubatnya ialah moringa. Moringa itu ialah daripada pokok kelor untuk tulang. Jadi oleh sebab itu maka dia mesti diambil dengan madu tualang, madu osteo, madu tualang. Madu tualang itu sejenis madu daripada lebah besar, bukan lebah kecil. Kalau lebah kecil namanya Thoracica itama, labu ataupun madu yang daripada lebah kecil ini, ya, yang kita panggil madu kelulut. Bukan, ini lebah tualang. Tualang tu besar-besar. Dia menjadi pemangsa. Lebah itu makan lebah juga. Ya, dia boleh jadi pembunuh kepada lebah yang lain. Dan dia terbang di pohon tinggi. Maka daripada itulah, maka dia digunakan untuk rawatan tulang. InsyaAllah. Ambil dia pada waktu malam, satu sudu besar, sudu makan. Waktu pagi satu sudu makan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ambil satu senduk. Waktu malam satu senduk pada awal pagi. Baik-baiknya diambil ketika perut kosong. Yang dijarakkan supaya ketika kita ambil perut itu sedang kosong. Itulah dia penggunaan daripada penggunaan kedua-duanya ini. Jadi oleh sebab itu kita ambil dua, ya. Atau kita boleh ambil juga spirina. Spirina juga boleh gunakan, tapi apapun mesti guna bersama dengan madu tualang. Madu tualang. InsyaAllah untuk pengapurannya. Dan juga baik juga untuk hepatitis dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang ketiga, Pak Haji baca di sini. Assalamualaikum, saya Amran daripada Kuantan, Pahang. Apa khabar Encik Amran daripada Kuantan? Saya nak tanya Tuan Haji, apa saya perlu ambil untuk tonsil bengkak dan menghilangkan sinusitis? Terima kasih. Oh, tonsil, ya. Tonsil ni ialah anak tekak. Bengkak kerana ada peradangan, inflam. Bila ada peradangan, dia jadi tonsilitis. Tis itu adalah peradangan. Hepatitis, rheumatoid arthritis. Bila sebut tis saja ada peradangan. Bengkak, merah, sakit, rasa panas, begitu. Jadi tonsilitis ini kita ada satu produk kita namanya IMS, ya, IMS. Kita ada produknya hanya spray saja, IMS itu, ya. Jadi atau kita ada kapsul IMT. Kapsul IMT atau IMS juga boleh kita gunakan. Kalau di kat Malaysia namanya AM1. AM1. Kalau di Indonesia IMS. Ya, I'm Salahuddin. Kalau di Malaysia ada kapsul IMT. Kapsul IMT. Jadi boleh digunakan untuk tonsilitis dan menghilangkan sinusitis. Menghilangkan sinusitis ini kita kena gunakan Cosinium Plus. Cosinium Plus kapsul, ambil 2 pagi, 2 petang, 2 malam. Namun begitu, kalau nak memperkuatkannya, perkuat dengan madu daripada madu kelulut. Ini dia. Kalaulah pada awal tadi untuk tulang, kita perkuatkan dengan madu tualang, ya, ataupun madu daripada pohon yang besar. Kalau untuk tonsilitis ini, kita perkuatkan dia dengan madu kelulut, madu yang agak sikit rasa masam. Berbeza, ya, berbeza kerana dia ini khusus untuk bahagian paru-paru, jantung, ya, khususnya di bahagian paru-paru lah kita gunakan. Untuk sinusitis, untuk asma, kita gunakan daripada madu kelulut. Untuk tulang, untuk jantung, madu tualang. Gunakan madu tualang. Masya Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang keempat. Saya Zarah daripada KL. Saya pengguna produk HPA. Saya nak tanya, jika bahagian belakang rasa macam berat, paha ke bahagian punggung pun berat, telinga pun kadang-kadang macam tak selesa, seperti naik tempat tinggi. Kenapa, ya? Apakah ini petanda kolesterol tinggi dan darah tinggi? Dan saya pula ada gastrik. Herba apa yang perlu saya amalkan? Ini dia pertama. Soalan yang kedua, lagi satu soalan. Anak saya berumur 21, selalu sesema, mata gatal di pelepak kaki dan tangan gatal, kadang-kadang garu sampai pedih. Syekh, kena guna ubat klinik. Sekarang di pipi pula gatal. Doktor kata eczema,
boleh tak kita kasih petua macam mana cara nak rawatnya? Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi kita jawab soalan pertama dulu ya. Yang pertama ialah tentang belakang ni berasa berat. Paha dia rasanya sampai ke punggung ni. Telinga pun kadang-kadang tak selesa, macam naik di tempat yang tinggi dan sebagainya. Ini ni kalaulah Pak Haji lihat ni, macam seolah-olah dia ni ada sikit orang kata masalah sinusitis. Masalah sinusitis ni, dengar ya. Masalah sinusitis ini memang dia akan ada rasa. Dia rasa dalam kepala kita ni macam ada satu beban, satu benda yang mengganggu, berat saja, penuh. Orang kata penuh. Bukan sebabkan dia fikir banyak, bukan. Dia sebab penuh. Penuh itu maksudnya cairan-cairan mukus. Yang ni yang kita suruh kita selalu kena ambil labu, buah labu. Buah labu ni kita buat sayur, kita buat apa, kita makan untuk nak membuang dia punya cairan-cairan yang penuh di dalam tubuh badan kita ini. Jadi kalau kita jadi keadaan begitu, ada masalah di kepala, masalah di telinga, maka kita kena gunakan omega 3 soft gel. Omega 3 soft gel. Sebab omega 3 ini dia ada DHA dan ada EPA. DHA itu dia pergi ke otak, EPA dia pergi ke jantung. Jadi dia khususnya ialah dia mengeluarkan lendir. Omega 3 ni adalah sejenis herba yang bertindak untuk mengeluarkan lendir balgam di dalam tubuh badan kita. Selain pada dia mempunyai khasiat-khasiat lain yang lebih penting. Kemudian kalaupun orang tu ada kolesterol tinggi dan darah tinggi, itu juga omega 3. Omega 3. Jadi omega 3 sesuai untuk kolesterol, omega 3 sesuai untuk darah tinggi, omega 3 sesuai untuk masalah di telinga, masalah di kepala. Ini semua sesuai dengan omega 3. Cuma nak ambil omega 3 tu dengan apa? Dengan apa? Jadi kalau biasanya ambil bersama dengan herba 7 angin, omega 3 plus dengan 7 angin plus dengan pelawas. Ambil dengan pelawas sebab kalau kita ada omega 3 campur dengan 7 angin, campur dengan pelawas, insya-Allah dia akan memberikan kesan ringan badan kita itu, dan dia akan menghilangkan maksudnya kesan-kesan seperti rasa berat di bahagian belakang ni dan sebagainya. Itu adalah herba yang sangat baik. Dan untuk pengetahuan kita semua bahawa herba 7 angin kapsul radi itu adalah herba yang baik untuk tulang. Ya, untuk tulang, untuk slip disc, masalah slip disc, insya-Allah. Lagi satu soalan, anak saya berumur 21 selalu bersesema, mata gatal di pelbagai. Oh, ini ada masalah alergik juga ni. Kadang-kadang garu sampai pedih-pedih dan sebagainya. Macam mana cara nak hilang ini? Cara nak hilangnya ialah yang pertama, jangan guna gamat. Jangan guna gamat. Kalau guna gamat, dia akan sakit lagi. Yang pertama ialah kena bagi pelawas dulu. Pelawas. Sebab ini masalah sembelit ni. Masalah sembelit yang menyebabkan sakit di tulang. Kalau anak tu kata saya memang tak sembelit, jangan, bagi juga makan herba pelawas. Ya, pelawas itu sebaik-baiknya ambil dengan herba 7 angin untuk mendapatkan kesan pelawas. Kemudian kalau eczema pula, kita boleh gunakan mengkudu plus dengan hati bumi. Kita ada hati bumi ni. Lendir hati bumi, bak sapu lendir hati bumi untuk eczema. Kalau eczema itu boleh juga kita gunakan tanah liat campur dengan air sapu, ataupun boleh gunakan minyak bubuk campur dengan pegaga. Itu untuk eczema, untuk gatal-gatal kulit. Paling mudah. Itulah dia petuanya, insya-Allah boleh guna dan boleh guna untuk anak-anak. Sembuh dengan izin Allah. Wallahu alam. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Ya, soalan yang kelima, Iza dari Sepang, slip disc kat leher ni. Jadi selepas saya start kena macam ada urat ke apa, entah urat ke tulang belikat ni. Cuma sejak kena slip disc cervical C5 dan C6 tu, perasaan kat atas kepala saya start ada lekuk. Lama-lama kepala susut sebelah dan sekarang dah keseluruhan menyebabkan kepala saya nampak kecil. Apa herba yang sesuai untuk penyakit ini? Sejak kena CD juga dah buat macam betul ni, betul sekali. Jadi oleh sebab itu kena masalah CD C5 dan C6.
C itu tulang cervical itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula daripada atas kepala ni. Ya, di tengah itu, di tengah-tengah kepala turun sampai ke bawah. C7 tu tempat yang kalau kita pegang, tempat yang paling tinggi. Itu C7. Jadi C7 itulah yang kena ini bukan C7. Tapi dia kena C5 dan C6. Itu ada di antaranya. Yang pertama sekali, masalah slit disc ini dia kena bekam. Kena al-hijamah, kena buat bekam. Bekam di tempat mana? Di tempat kena C5 dan C6 ini. Itu adalah bekamnya. Okey, yang kedua barulah kita merawat masalah bagi tulang. Apa dia masalah bagi tulang? Ialah HGH, Human Growth Hormone. Kerana HGH itu dia memperbaiki tulang sampai ke umur 75 tahun pun dia masih lagi boleh bekerja. Tulang kita jadi kuat bila ada Human Growth Hormone. Tapi bila kita sudah berusia, maka hormon ini semakin berkurangan. Jadi kita gunakan balik HGH. Ambil HGH ini, misalnya ini pun HGH juga, ada HGH drop ini. Kalau HGH drop ini 3 gelas satu hari. Satu, ambil 7 titis, minum dulu. Air biasa saja, minum dulu. Lepas tu nanti di petang nanti minum 1 gelas lagi, malam 1 gelas lagi. 7 titis. Atau kalau yang ini pun juga boleh spray di bawah lidah, ya. Satu hari kena 5 kali ikut waktu solat. Atau spray juga dalam air juga boleh, spray dan kita minum. InsyaAllah, ya, boleh menggunakan ini untuk tulang, khususnya untuk tulang. Yang kedua boleh membantu juga, iaitu syak katilak. Syak katilak itu juga untuk tulang. Yang ketiga boleh membantu juga deep sea. Deep sea juga untuk tulang. Tetapi apapun yang kita ambil, kita juga boleh gunakan minyak zaitun. Yang ni maksudnya kalau kita ambil deep sea, kita ambil omega 3 pun boleh juga kita gunakan. Ambil anti-rex juga boleh kita gunakan untuk tulang. HGH drop ataupun HGH spray boleh kita gunakan. Atau kita boleh gunakan kesemuanya itu. Tetapi ada satu syarat. Satu lagi syarat. Syaratnya apa? Kalau tulang ni kena plus dengan madu tualang. Madu tualang itu mesti, itu adalah syarat dia, mesti kita plus, mesti kita gunakan, insya-Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang ke-6. Panjang sekali tulisannya ini. Assalamualaikum, saya Hidayah, nak minta nasihat Tuan Haji berkenaan pengambilan herba. Saya telah lama mengidap rheumatoid arthritis. Semua ada ni, ada masalah carpal tunnel. Ya, betul. Orang kena rheumatoid arthritis, ada kena carpal tunnel ni, ada masalah di tulang 3 jari ni. Nanti doktor buat operation kat sini untuk betulkan. Ya. Jadi jangan buat operation. Nanti. Saya telah berhenti menggunakan ubat kemo dan sebarang ubat kimia. Buat pengetahuan tu aja, otot dada kini mengalami kecederaan. Saya tak sempat mengelak terampuh penyodok simen 8 hari lalu, menyebabkan saya tak boleh menarik nafas panjang. Menyulut air pun untuk membersihkan hidung bersih, batuk, semua perkara saya daripada pinggang ke atas menyakitkan. Bila saya membuat kerja atau memandu, tangan semua jari saya jadi kebas. Ini dia. Jadi saya pun baring saja. 3 hari kaki saya jadi berat waktu bangun pagi. Ya, betul. Ini Pak Haji dah sebut dah bahawa masalah tulang ini, masalahnya ialah kena gunakan pokok pasak bumi. Jadi ambil 2 kapsul radik dan kapsul 7 angin. 3 pagi, tengah hari, malam, pagi, petang, malam. 3 kapsul 7 angin, 3 kapsul petang 7 angin lagi. Begitu juga malam 3 juga. Begitu juga dengan kapsul radik. Percampuran kedua-duanya ini plus dengan madu. Jangan lupa campur madu. Dan kalau boleh nak tambah dengan SGH, terbaik. Dia juga untuk tulang. Jadi itu insya-Allah, ya. Jadi selepas kita gunakan tu, insya-Allah elok balik. Pergerakan tulang kita itu elok balik, boleh nafas balik dan sebagainya, ya. Jangan lupa pelajaran asas kita, herba 7 angin plus dengan kapsul radik untuk tulang. Cuma perlu ada sinergi dengan madu tualang plus dengan, kalau kita nak gunakan ini, boleh juga kita gunakan HGH, insya-Allah. Baik, Pak Haji pergi pada soalan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasien perempuan umur 45 tahun tak ada selera makan. Ya, kenapa tak ada selera makan pula ni? Perut bengkak kata doktor, angin tapi badannya semua keras. Perut keras seperti bukan angin. Ini betul. Banyak pesakit-pesakit ni yang cerita pasal perut keras, badan keras, bengkak jadi busung sebagainya. Beliau sakit dah lama, berawal diabetes. Beberapa bulan ini 2 kali masuk rumah sakit kerana komplikasi kolesterol, infeksi banyak organ dalam usus ginjal, empedu, rahim. Saat di rumah sakit, doktor juga heran-heran. Nggak ada darah tinggi sama perut kembung, tapi perut keras, badan keras kalau kita pegang kayak kayu. Betul-betul. Ini di antaranya. Inilah yang selalunya kalau pergi cek ke hospital, doktor kata tak ada apa-apa, tapi bila ada pegang keras macam kayu, jadi busung lagi dan sebagainya. Selalunya orang kata inilah disantet ni, disantet. Sebab pasti dia disantik orang sebagainya. Jadi itulah selalunya kesimpulan bila kita tak jumpa di mana sakitnya berasal, selalunya kita akan ambil kepada perkara yang raib. Soalnya bukan soal santik atau tidak, tapi soalnya bagaimana perawatannya. Perawatan menggunakan kaedah kita. Okey, yang pertama sekali bila kita kata sampai kepada perut itu busung, maka itu adalah liver. Bila timbul perasaan yang aneh-aneh, misalnya orang sakit tu selalu cerita yang aneh-aneh, saya ni semalamnya begini, saya tak boleh tidur, tiba-tiba saya nampak ada satu lembaga datang pada saya seperti ditusuk oleh satu dia mula mencerita aneh-aneh. Itu liver. Orang yang kena masalah liver ni, dia selalu bayang benda yang halusinasi itu liver. Jadi kalau dia mula cerita saya nampak pucung yang main sebagainya, itu liver. Jadi bagaimana nak merawat liver? Itu yang Pak Haji sebutkan. Liver, ubat dengan liver. Pergi cari liver pula. Pergi cari hati sapi. Liver sapi. Dia dibakar dia bahari 7. Makan 7 hari. Potong. Satu potong besar ni paling kurang. Ataupun 3 jari besar ni. Kita potong. Kita makan setiap hari dengan nasi kosong. Jangan makan lagi tambah nasi tu ditambah dengan lemak ni. Tak boleh macam tu. Nasi kosong saja. Makan 3 hari. 3 hari, 7 hari. Kita ambil 7 hari itu. Insya-Allah dengan izin Allah busung tu hilang. Tapi harus makan nasi kosong plus dengan apa? Plus dengan hati sapi. Masya-Allah. Jadi kalau nak percepatkan lagi, ambil syak ketelis. Jangan makan makanan yang ada ajinomoto, makan makanan yang ada lemak, ada santan yang bermasak, ada macam-macam bahan awet itu. Bagaimana hati kita boleh jadi sihat? Hati tak sihat. Semua tak gembira. Hati sihat, kita gembira. Bila tak gembira, dia jadi halusinasi, dia jadi fikiran yang aneh-aneh. Dia fikir ini, fikirnya yang aneh-aneh. Bila fikir yang aneh-aneh itu, dia mulalah mencari suatu jawapan-jawapan yang aneh itu. Mulalah cari dukun, mulalah cari dengan bomoh-bomoh. Bila cari dengan dukun, dengan bomoh kata, ini saka datuk kamu ni, tempat ni dulu ni tempat yang keras. Mana tak kerasnya? Kawasan batu, kawasan pokok-pokok saka, memanglah saka, pokok besar-besar begitu dan sebagainya. Ya. Jadi itu ada di antaranya. Pak Haji selalu jumpa bila ada satu orang dia tebanglah pokok besar tu, tiba-tiba dia pengsan. Dia orang kata sebab apa? Sebab pucung duduk kat pokok besar ni, masuk dia pengsan. Aku ni nampak ada kelibat putih sebagainya. Memanglah bila kita nak pengsan tu dia ada kelibat putih. Yang pengsan tu sebab ada darah rendah. Jadi dia cuba untuk nak mengaitkan supaya ini syaitan, ni kerja syaitan. Syaitan tu dia nak mengait-ngaitkan supaya kita pergi minta tolong dekat siapa? Dekat bomoh. Bomoh akan mula menyesatkan. Nanti bila kita pergi jumpa dengan bomoh, bila seorang tu jumpa dengan bomoh, nanti syaitan tu akan bisik di telinga bomoh itu tentang pokok besar. Nanti bomoh akan bertanya dia, ada tak potong pokok besar? Kita kata aneh, bomoh ni macam mana dia boleh tahu kata kita tebang pohon besar ni? Sebab dia dibisik-bisikkan oleh syaitan. Ada katanya saya baru tebang. Itulah. Nak tebang ni kena tengok-tengok dulu sebagainya. Nanti carilah garam. Mula dah ni. Cari
garam buat begini. Jadi dia pun ajarlah, harus ditambah lagi sebagai Masya Allah, Masya Allah. Bila kita berjumpa dengan bomoh-bomoh, kita pun bertanya. Kadang-kadang bomoh tu bomoh yang orang kata yang ustaz-ustaz sikit lah. Kita pun bertanya dekat dia, kenapa lah bomoh boleh buat macam ni, macam ni. Dia kata, kita buat ni bukan mengganggu akidah. Pasal apa? Nak akidah apa? Ini hanyalah garam saja. Masya Allah. Garam pun orang boleh jadi akidah. Apa pula tak jadi akidah? Kepercayaan kepada garam itu berkuasa untuk menghalau jin. Macam mana tak boleh jadi akidah? Dia kata macam mana tak jadi akidah pun, dia kata herba yang kita guna untuk darah tinggi dan juga penyakit kencing manis, dia sabit ikat situ. Dia bersilang di situ. Titik pertemuannya yang tidak clear. Dia kata kalau herba boleh guna untuk darah tinggi sebagainya, kenapa garam tak boleh guna untuk menghalau jin? Itu adalah antaranya. Jadi maka bersimpanglah dekat situ. Maka dia akan sebut kata ini tidak menjejaskan akidah. Pak Haji pernah jumpa dengan orang alim sungguh. Dia kata boleh menulis darah haid. Kita boleh ambil, orang perempuan boleh ambil darah haidnya, boleh menulis ayat Quran dengan darah haid di paha perempuan untuk tujuan pengasih. Ilmu pengasihan. Ni yang Pak Haji minat sekali ni, ilmu pengasihan Melayu ni. Sebagainya. Dia kata boleh. Aduh. Pak Haji tanya kenapa kata boleh? Apa alasan? Dia kata ini bukan akidah. Ini ikhtiar. Kita harus membezakan hakikat dengan syariat. Hakikat dengan syariat pula. Hakikatnya memang betul. Yang kita buat ini, kita tulis ini, dia bukan satu akidah. Tetapi tahukah kita bahawa ayat Quran itu satu yang suci? Kenapa ditulis dengan darah yang kotor? Tahukah kita bahawa akan terjadi riddah kalau kita meletakkan ayat Al-Quran itu di tempat yang kotor, bawa Al-Quran itu masuk ke dalam tandas, bawa tulisan Bismillahirrahmanirrahim, bawa masuk ke dalam tandas, boleh jadi riddah, boleh terkeluar daripada agama. Tahukah kita bahawa kesucian Al-Quran itu harus dijaga begitu? Dia kata ini tidak ada kena-mengena. Masya Allah Tuhan. Bagi Pak Haji ada kena-mengena. Sesuatu kepercayaan, akidah. Kalau sampai orang percaya bahawa garam itu boleh menyebabkan jin boleh lari, itu akidah. Sampai sama juga. Kalau sampai orang percaya bahawa herba inilah yang mempunyai kekuasaan untuk menghalau jin, maka itu adalah akidah. Wajib ditentang. Yang mempunyai kekuasaan hanyalah Allah. Yang mempunyai kesaktian hanyalah Allah. Yang mempunyai kekuasaan ke atas semua makhluk halus hanyalah Allah. Kita bila berhadapan dengan perkara-perkara yang ghaib ini, benda yang tak nampak ini, benda yang kita tak dapat lihat, benda yang kita tak dapat sentuh ini, maka pendekatannya ialah Al-Quran. Pendekatannya ialah wirid Al-Maqsur. Pendekatannya ialah ruqyah yang menggunakan wirid-wirid Al-Maqsur, bukan dengan menggunakan benda. Yang tu mesti ingat. Mesti ingat betul-betul. Jika begitu ada orang yang nak hilangkan penyakit, dia sembelih haiwan. Ya, haiwan itu dimasak-masak, diletak atas perahu kecil yang dibuat daripada upih. Upih tak ada? Upih tu, upin-upin, tak naik upih tu. Upih tu ialah pokok pinang. Dia buat itu bentuk perahu, dilepaskan di laut, dilepaskan dekat sungai. Orang panggil racak. Lepas tu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, lepas. Tapi boleh dah amalan tu. Dia kata ini bukannya akidah. Ini hanyalah kita bukan hakikat sebenarnya Allah yang menghilangkan. Hakikat ini kalau tak betul dengan syariat, dia tak boleh pergi hakikat terus, Pak. Pak dukun, dia tak boleh pergi kepada hakikat terus. Kalau kita tak solat, kita kata hakikatnya kita ingat Allah, dia tertolak. Apa dia? Buktinya kalau orang tu tinggal solat tapi dia ingat Allah. Solat untuk ingat Allah. Baik, dia tidak mau solat tapi dia ingat Allah. Boleh atau tidak? Tak boleh. Tidak boleh. Sebab syariat kita tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi sebut man taraka solata muta'ammidan faqad kafara jara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan solat, kafirlah dia dengan nyata.
Apatah lagi kalau dia kata solat tak wajib. Solat tak wajib, hanya perlu ingat Allah saja. Allah itu bukan yang zahir, Allah tak pandang yang zahir, Allah pandang batin saja. Ini ajaran baru, ajaran yang tersesat keluar daripada ajaran Nabi SAW. Kita apa pun syariat jangan tinggal. Jangan tinggal. Jadi oleh sebab itu dalam pengobatan pun begitu juga, syariat jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau boleh dalam rumah kita itu, rumah yang dihidupkan jangan jadi kuburan, kata Rasulullah. Rumah jadi kuburan tempat tidur saja. Rumah itu mesti ada amal. Amal dalam rumah. Ada bacaan Quran, ada zikir, ada tazkirah dalam rumah. Ada kita menyebut nama-nama Allah dalam rumah kita. Kalau rumah jadi kuburan, baru sama tempat tinggalnya jin. Jin pun tempat tinggal juga. Sebab apa? Dia tengok dalam rumah ini pun macam dia juga. Lebih kurang. Dia kata, walaupun lah manusia, tapi lebih kurang macam adik-beradik dia juga. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ingat betul-betul. Ya. Jadi oleh sebab itu dalam pengobatan tib nabawi ini kita tegakkan akidah. Tegakkan akidah. Kita bicara dengan Allah. Kita bicara kekurangan kita dengan Allah, kelemahan kita dengan Allah. Yang tepi ini dia hanyalah mengikut saja. Kenapa kita nak kira kepada bayang? Kita kejar bayang ni. Yang datangkan bayang itu matahari. Matahari. Kita bicara tentang matahari. Jadi bukanlah Pak Haji nak menyamakan Allah tu macam matahari. Bukan. Matahari pun berkuasa dengan izin Allah. Ya, kita bicara yang mendatangkan cahaya kepada matahari. Siapa? Si Allah. Yang mendatangkan cahaya pada matahari. Kenapa kita sibuk mengejar bayang? Bayang ni sibuk lari ke sana, lari ke sini, kejar bayang. Tak dapat juga. Makin dikejar, makin lari jauh bayang tu. Kita lari, dia ikut kita. Tapi kita kejar yang mendatangkan bayang. Apa dia? Matahari. Bukan matahari. Yang mendatangkan kuasa pada matahari. Siapa? Yakni Allah. Kan tempat awal, tempat dialah yang awal, dialah yang akhir. Itu di antaranya. Baik. Jadi kita pergi lagi dekat sini. Maka Pak Haji sebutkan di sini, kena orang yang ada masalah liver ni, dia kena mandi dengan air janda bahagia. Janda bahagia, bukan janda merana. Air janda bahagia. Mandi teruskan. Itu sebagainya sampai kempes balik perutnya itu. Dan jangan makan minyak, jangan ambil santan, jangan ambil ajinomoto, ambil nasi kosong plus dengan hati kerbau, hati lembu, hati sapi, hati rusa. Semua yang binatang-binatang itu sebagainya. Kalau kita campur makan, Allah, macam mana nak sembuh? Kena ada sikit konsep berpuasa. Bukan berpuasa tak makan, makan yang terpilih sahaja. Baik, soalan yang terakhir. Assalamualaikum Tuan Haji, semoga sihat selalu dan diberi rahmat panjang umur. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendoakan Pak Haji. Sebab banyak ilmu yang di-share oleh untuk umat yang lain. Ya, sikit-sikit. Saya Puan Khairun bin Ma'zin. Soalan saya, suami saya telah bertemu Tuan Haji sebanyak 3 kali sebelum ni. 3 kali, Alhamdulillah. Beliau telah mengalami mild stroke. Atas nasihat Tuan Haji mengambil air booster, betul. Spray stroke, betul. Drop HGH, betul. Pelawar dan moringa, betul. Semuanya amat berkesan dengan izin Allah. Amat berkesan dengan izin Allah. Tapi sampai sekarang pertuturan beliau belum lancar lagi. Bila berjalan masih lagi tak stabil. Apakah solusinya untuk cepat? Untuk cepat. Dan saya bersyukur kerana beliau sekarang sudah boleh memandu kenderaan. Memandu kenderaan sudah boleh. Tapi masih lagi belum kuat. Apa lagi yang harus saya berikan? Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ada satu yang Pak Haji nak sebutkan. Kena banyak kita berzikir. Dan kita mengingatkan satu asma Allah. Asma Allah ni ada 99. Asma Allah yang terakhir ialah As-Sabur. As-Sabur ni sabar. Sabar. Berartinya Allah itu Maha Penyabar. Maha Penyabar ini bukan sabar 1, sabar 2, sabar 3, sabar 1000. 1,000, 2,000 sabar, 3,000 sabar, 10,000 sabar, sabar juta. Tidak ada infinity. Allah itu Maha Penyabar. Maha Penyabar. Dan bila kita kata Allah itu Maha Penyabar, jadi
yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, penyabar itulah pertolongannya. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dapat dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Sabar dengan solat ni disebut ada dua pertolongan yang ada sinergi dia. Solat satu, yang kedua ialah kita bersabar. Bersabarnya bukan apa ya. Bersabar berartinya kita kena ada syukur juga. Alhamdulillah, terima kasih atas tulisan dan saya bersyukur kerana beliau boleh memandu kereta sekarang. Ini ditulis oleh Kak Khairun ya, Kak Khairun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji nak sebutkan sekali lagi, nak mengingatkan sekali lagi kepada diri Pak Haji sendiri, kepada semua orang, semua satu rahsia, satu kunci tentang asma Allah yang ke-99 ini, iaitu as-sabur, yakni sabar. Sabar ini, dia kunci sabar ni, dia terangkai bersama dengan syukur. Sabar dan syukur. Bila kita diberi, kita bersyukur. Bila kita tak diberi, kita sabar. Bila kita tak diberi, kita tetap bersyukur. Itu namanya syakir. Baik. Pak Haji nak sebutkan begini, dalam amalan hidup kita, ada sujud syukur. Sujud syukur yang kita boleh buat pada setiap malam. Dah habis semua tu, habis takbir Allahu Akbar, sujud. Sujud ni kita panjangkan sujud, kita bersyukurlah, ya Allah, sepanjang hari ni kau telah berikan aku kehidupan, menikmati kehidupan di atas muka bumi ni, ya Allah. Aku bersyukurlah segala nikmat-Mu, ya Allah. Satu, sujud syukur. Yang kedua, pada waktu awal-awal pagi kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini ada dua kunci ni. Satu, syukur di akhir malam, syukur segala nikmat sesiang hari ini. Yang kedua, istighfar pada awal pagi. Ya, baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini ada satu tentang syukur ni. Habis saja satu pekerjaan, apa juga pekerjaan kita, makan nasi, alhamdulillah, habis. Hamba bersyukur padamu ya Allah. Sudah itu kita pergi mandi, alhamdulillah ya Allah, hamba bersyukur kerana selesai kita mandi. Lepas tu kita pergi solat. Lepas solat tu kita alhamdulillah ya Allah kerana berikan aku nikmat solat. Selepas itu kita pergi tidur. Katalah tidur. Kita tidur, kita bangun pada tidur, alhamdulillah ya Allah kau bagi aku tidur. Selepas itu kita pergi tengok ayam. Kita pergi bagi makanan dekat ayam. Sudah kita bagi makan kat ayam, alhamdulillah ya Allah kerana telah bagi aku untuk beri makan pada ayam-ayam ni semua. Lepas tu kita pergi rawat orang sakit. Dah lah habis semua kita rawat orang sakit, alhamdulillah ya Allah kerana Kau telah berikan aku izin untuk merawat saudara-saudaraku. Lepas tu kita pergi mana, setiap satu pergerakan. Lepas tu kita naik bot pergi ke Pulau Sonsong. Sampai di Pulau Sonsong, alhamdulillah ya Allah sampai di Pulau Sonsong. Duduk di Pulau Sonsong tengok laut samudra, alhamdulillah ya Allah laut yang begitu samudra ini. Apa lagi? Kita duduk minum, alhamdulillah ya Allah kerana bagi aku minum ini. Dia syukur semua pekerjaan. Ada orang maziarah dia bagi buku. Bagi buku pula. Ni Pak Haji ni buku nak bagi kepada Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah, bersyukurlah semua rezeki datang padamu. Ada pula orang mai ke sini bagi hadiah. Dangai. Dangai masya-Allah. Ya dangai, alhamdulillah ya Allah, orang mai hantar dangai dekat Pak Haji. Allahu akbar. Ada pula yang bawa mai apa dia punya nera nipah. Alhamdulillah ya Allah engkau hantar orang bawa nera nipah ke Pak Haji. Tu dia, subhanallah. Jadi hidup kita ni semua syukur.
berjaya nanti. Bila kita sakit, bangun waktu-waktu pagi, alhamdulillah ya Allah, rasanya macam kurang sikit. Telinga kemarin merasa macam bunyi berdesing, sekarang dah hilang dah. Alhamdulillah ya Allah, hilang dah berdesing. Kemudian pula rasa-rasa di tengkok ni rasa macam ringan sikit dah. Alhamdulillah ya Allah, hilanglah sakit di tengkok ni dah. Rasanya jari-jari yang kaku-kaku tu dah boleh betul. Alhamdulillah ya Allah, jari pun dah tak kaku dah. Rasa-rasa makan tu berselera sikit. Alhamdulillah ya Allah, makan pun dah berselera dah. Kita minum pun berasa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dah boleh minum. Sentiasa macam tu. Jangan terjadi macam ni. Bangkit-bangkit, ya Allah, tak sembuh lagi sakitku. Ya Allah, aku dia sakit tangan belah kiri. Semalam dia sakit belah kanan. Kadang-kadang hilang dah sakit belah kiri pula. Semua tak betul. Hujan tak betul. Hujan pula. Panas pula. Kemudian apa lagi? Mendung pula. Siang pula. Malam pula. Ya Allah, hujan lagi hari ni. Allahu Akbar. Ya Allah, panas lagi hari ni. Ya Allah. Itu bahasa-bahasa tu, bahasa-bahasa yang longgar. Longgar ikatan spirit dia tu. Bila dia longgar gitu, obat kita tak boleh pergi dekat dia. Ubat dia tak boleh masuk. Sebab itu kunci dia, Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kunci dia kat situ. Bila hamba dia mula bersyukur, dia akan bagi lagi. Bila hamba dia kata tak mau sembuh, tak mau sembuh, dia tak mau sembuh. Jadi sebab itulah kenapa kita tak mau gunakan ini sakit daripada saka, ini sakit daripada jin gunung, ini sakit daripada jin yang ada dekat laut, ini sakit kerana tebang pokok besar, ini sakit kerana ada batu cincin, ini sakit kerana keris. Ini kita tak mau macam tu. Sebab apa? Sebab dia tidak berpenghujung. Tidak penghujung. Ibarat kita memburu bayang. Ini sakit semua daripada Allah. Selesai. Mari kita rawat. Apa tu? Awal-awal pagi istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tu awal pagi. Kalau sebelah petang kita syukur. Masuk saja waktu malam buat Allahu Akbar. Sujud syukur. Dalam syukur itu kita mengatakan, ya Allah, syukurlah sepanjang hari ini. Itu yang disebutkan, ya, sekiranya tak sempurna cintaku kepadamu ya Allah, tak sempurna syukurku padamu ya Allah, tak sempurna permohonan ampunku kepadamu ya Allah, tapi ku harap engkaulah yang bertahta di hatiku. Masya Allah. Jadi di mana ni? Kalau begitu, maksudnya untuk kasus ini apa yang Pak Haji nak sebutkan, insya-Allah sudah boleh bawa mobil. Nanti insya-Allah mai pula ambil RO plus dengan apa? Dengan ada satu lagi iaitu Malex untuk orang stroke. InsyaAllah buang asidnya Kak, insyaAllah. Dan saya bersyukur kerana kakak juga bersyukur sini. Saya baca tulisan ni, saya gembira sekali Kak. Apa solusi dari Tuan Haji untuk ini, dan saya bersyukur, Masya Allah, kerana beliau boleh memandu kita sekarang. Allah, kalaupun ini satu yang keluar daripada hati seorang yang mengambil herba di tempat Pak Haji, ini satu kegembiraan, hadiah Allah kepada Pak Haji hari ini. Bersyukurlah banyak-banyak. Ya, sebab syukur itu nilainya terlalu tinggi di sisi Allah. Ya, kerana dia berkembang dengan sabar. Baik, Pak Haji kira sudah 8 soalan yang telah disampaikan di sini. Terima kasih Pak Haji kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu.